Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan amali sains tanah yang bertajuk Kaedah Penentuan Ketumpatan Kumin, Pukal dan Ruang Rongga. Kumpulan kami iaitu kumpulan 5 terdiri daripada Ayub Azhari, Nur Imanuha, Khairina, Muhammad Izzat, Muhammad Nur Syafizwan, Nur Azrin, Nur Izwani, Nurul Syafika dan Nur Farisha Dalia. Ketumpatan kumen adalah ketumpatan semua butiran-butiran pepejal yang ada di dalam tanah. Dinyatakan sebagai nisbah jumlah berat butiran pepejal tanah dengan jumlah isipadu butiran pepejal itu. Unit ketumpatan kumen ialah gram sentimeter padu. Ketumpatan kumen tanah mineral adalah tetap iaitu di antara 2.67 hingga 2.75 gram sentimeter padu. Saiz dan susunan butiran tanah tidak mempengaruhi, tetapi bahan organik yang lebih ringan dari butiran mineral akan mempengaruhi ketumpatan kumen tanah. Seterusnya, kaedah penentuan ketumpatan kumin. Kaedah yang pertama ialah cuci, keringkan dan timbang 1 piknometer. Yang kedua ialah masukkan 1.5 sudu teh tanah kering udara ke dalam piknometer itu dan timbang. Yang ketiga, masukkan air suling sehingga setengah penuh dan goncangkannya. Yang keempat, panaskan piknometer itu selama 30 minit di dalam air dengan suhu 100 darjah Celsius. Tujuan kita memanaskan dan menggoncangkan piknometer itu ialah supaya dapat semua udara yang terperangkap di celah-celah butiran tanah itu dapat dikeluarkan. Dan yang seterusnya ialah sejukkan piknometer itu sehingga ke suhu sekeliling. Langkah ke-6 pula ialah tambahkan air sehingga penuh. Dan seterusnya langkah ke-7, masukkan tudungnya dan timbang piknometer itu. Langkah ke-8 ialah keringkan piknometer itu dan timbang sekali lagi. Langkah ke-9 ialah buang semua kandungan piknometer itu dan cucikannya sehingga bersih. Langkah ke-10 ialah isikan piknometer itu dengan air suling dan tutupkan dengan penutupnya. Dan langkah yang terakhir ialah timbang piknometer yang berisi air suling itu sekali lagi. Berikut merupakan cara pengiraan ketumpatan kumin berdasarkan formula yang telah diberikan. Ketumpatan kumin ialah W2 tolak W1 Ka per dengan W2 tolak W1 dalam kurungan tolak W3 tolak W4 dalam kurungan dalam unit gram sentimeter padu. Penunjuknya ialah W1 ialah berat botol, W2 berat botol tambah tanah, W3 berat botol tambah tanah tambah air, W4 berat botol tambah air. Ka merupakan ketumpatan air pada suhu makmal. Maksudnya kita kena cari setiap berat W1, W2, W3 dan W4. Berikut merupakan contoh data eksperimen yang telah dianalisis di mana ujian sebanyak 2 kali dilakukan. Seperti yang kalian dapat lihat dalam jadual, berat W1, W2, W3 dan W4 telah ditimbang untuk kedua-dua ujian. Kemudian, kira ketumpatan kumin mengikut formula yang telah diberikan pada slide sebelum ini. Hasil pengiraan untuk ujian 1 ialah 2.6655 gram sentimeter padu. Manakala hasil pengiraan untuk ujian 2 ialah 1.5059 gram sentimeter padu. Seterusnya, ketumpatan pukal. Ketumpatan pukal ialah ketumpatan tanah termasuk air dan gasnya sekali. Nilai ketumpatan pukal ini sentiasa lebih rendah dari ketumpatan kumin. Nilainya yang tinggi menunjukkan tanah itu mampat.
Nilainya yang rendah pula menunjukkan isi padunya tinggi dan ruang rongga banyak. Tanah yang mempunyai struktur yang baik mempunyai ketumpatan pukal yang rendah. Tanah pasir mempunyai ruang rongga rendah. Oleh itu, ketumpatan pukalnya tinggi, iaitu lebih kurang 1.2 hingga 1.8 gram per sentimeter kubik. Tanah bertekstur halus seperti lempung mempunyai ketumpatan pukal 1.0 hingga 1.6 gram per sentimeter kubik. Kaedah penentuan pukal. Yang pertama ialah kaedah gelang. Contoh tanah diambil dengan menggunakan gelang logam. Gelang logam diletakkan ke dalam tanah untuk pensampelan. Kaedah ini sesuai untuk tanah lembut. Timbang sampel sebelum dimasukkan ke dalam oven untuk dapatkan berat awal. Masukkan sampel dalam oven selama 24 jam. Timbang sampel untuk dapatkan berat selepas. Kira ketumpatan pukal tanah berdasarkan formula ketumpatan pukal. Formula ketumpatan pukal. Ketumpatan pukal bersamaan dengan berat tanah kering oven gram per sentimeter kubik dibahagikan dengan isi padunya. Penentuan ketumpatan pukal tanah. Ketumpatan pukal ialah disk bagi tiap-tiap unit isi padu tanah kering. Isi padu pukal ini termasuklah isi padu pepejal tanah dan ruang rongganya sekali. Ia dinyatakan sebagai gram per sentimeter kubik. Tanah berpasir mengandungi jumlah ruang rongga yang rendah sementara ketumpatan pukalnya tinggi. Tanah pasir dan tanah lom berpasir mempunyai ketumpatan pukal di antara 12 gram per sentimeter kub hingga 1.8 gram per sentimeter kub. Tanah yang bertekstur halus seperti lempung, logam lempung dan kelodak mempunyai ketumpatan pukal dari 1.0 hingga 1.6 gram sentimeter kubik. Ketumpatan pukal akan berubah berdasarkan keadaan struktur tanah dapat dianggarkan berdasarkan ketumpatan pukal tanah. Ketumpatan pukal boleh ditentukan dengan menggunakan gelang kotak logam yang diketahui isi padunya. Kaedah ini sesuai untuk tanah yang tidak keras. Untuk tanah yang keras di mana gelang logam tidak boleh ditekankan ke dalam tanah untuk mendapatkan sampel, kaedah selaput lilin adalah lebih sesuai. Gelang logam. Gelang logam diketahui isi padunya ditekankan ke dalam tanah. Gelang logam beserta tanah dikeluarkan dan tanah dipotong supaya memenuhi seluruh isi padu gelang tersebut tanpa menekan-nekan untuk memadatkannya. Timbang gelang logam berisi tanah tersebut. Kira ketumpatan pukal dengan menggunakan formula di bawah. Ketumpatan pukal persamaan berat tanah kering oven per isi padu tanah asal. Unitnya ialah gram sentimeter kubik. Penentuan KP tanah Russell dan Balcarret 1944. Kaedah ini sesuai untuk tanah yang keras di mana gelang logam tidak boleh ditekankan ke dalam tanah untuk mendapatkan sampel. Satu ketul tanah kering oven ditimbang di udara dan di dalam air. Lilin digunakan untuk meliputi permukaan ketulan itu supaya air tidak memasukinya ketika ditimbang di dalam air. Kaedah ini berasaskan prinsip Archimedes. Pertama, seketul tanah kering oven diikat dengan benang dan ditimbang, iaitu W1. Kedua ialah cairkan lilin kemudian masukkan ketulan dari dalam tanah tersebut. Ketiga, timbang tanah tersebut. Tanah bersalut lilin ini di udara, iaitu W2. Keempat, kemudian timbang sekali lagi di dalam air, W3. Terakhir sekali ialah kira ketumpatan pukal tanah berdasarkan formula di bawah. Slide seterusnya ialah formula. KP bersamaan W per W3 tolak W4 bracket W2 tolak W1 per pi. Unitnya ialah gram sentimeter kubik. Penunjuknya ialah W1 iaitu berat ketul tanah kering oven iaitu dalam unit gram. W2 berat ketul
persamaan lilin gram. W3 berat ketul tambah lilin di dalam air gram. W4 berat bika tambah air gram. Pi ialah ketepatan lilin 0.88 gram sentimeter kubik. W3 tolak W4 ialah nilai isi padu tanah tambah lilin gram atau sentimeter kubik. W2 tolak W1 ialah jisim lilin iaitu gram. W2 tolak W1 per pi ialah nilai isi padu lilin sentimeter kubik. Kaedah penentuan ruang rongga. Ruang rongga ialah ruang terbuka dalam tanah yang tidak dipenuhi dengan tanah atau pepejal. Tanah bertekstur halus ini mempunyai lebih banyak jumlah ruang rongga berbanding tanah bertekstur kasar. Tanah padat mempunyai ruang rongga yang paling rendah. Ruang rongga yang besar memudahkan pergerakan air dan udara, manakala ruang rongga yang lebih kecil mampu memerangkap air untuk kegunaan tumbuhan. Peratus ruang rongga dapat dikira dengan menggunakan maklumat dan ketepatan kumin dan ketepatan pukal. Peratus ruang rongga bersamaan dengan dalam kurungan KK tolak KP per KK darab 100, di mana KP merupakan ketepatan pukal dan KK merupakan ketepatan kumin. Ketepatan pukal dan ketepatan kumin boleh dicari menggunakan persamaan berikut, di mana X merupakan peratus BOT, K1 merupakan ketepatan pukal BOT, K2 merupakan ketepatan pukal bahan mineral, K3 merupakan ketepatan kumin BOT, dan K4 merupakan ketepatan kumin bahan mineral. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa